Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini sama-sama dapat kita meneruskan kembali pengajian tafsir Al-Quran kita menerusi surah Taha. Dan kita pada hari ini insya-Allah kita mula dengan ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha ani qadhifihi fit التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. Sadaqallahul azim. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qad utita su'laka ya Musa. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, qad, sesungguhnya utita, kamu telah diberikan su'laka, permintaanmu, permohonanmu, ya Musa, wahai Musa. Ya, ayat ini berkaitan dengan ayat yang lalu di mana apabila Nabi Musa AS memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Harun, sebelum tu lagi Allah Ta'ala mencerahkan ataupun melapangkan dada Nabi Musa, memudahkan urusannya, merungkai, membuka satu simpulan daripada lidahnya, ya, dan juga melantik Nabi Harun sebagai wazirnya, sebagai pembantunya, penolongnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawasanya apa yang kamu minta wahai Musa sudah diperkenankan. Maknanya Allah Ta'ala perkenankanlah permintaan Nabi Musa yang kita baca pada minggu lepas. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Walaqad, dan sesungguhnya, mananna berasal dari kalimah minnah, iaitu pemberian, kurniaan. Dan sesungguhnya kami telah pun kurniakan alaika, ke atas kamu, marratan ukhra, satu kali yang lain. Satu kali yang lain. Maknanya Allah Ta'ala beritahu bahawa bukan sahaja aku telah mengkabulkan atau menerima permohonanmu wahai Musa, sebelum ini pun satu kali aku pernah tunaikan, aku telah berikan pada kamu kurniaan. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi Musa AS tentang kurniaan Allah kepada Nabi Musa AS sebelum itu.
Allah Ta'ala peringatkan pada Nabi Musa AS. Supaya apa? Supaya Nabi Musa AS merasa bahawa dirinya itu memang benar-benar dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benar-benar diberikan kurniaan yang lebih berbanding manusia yang lain. Apa dia? Apa dia nikmat yang Allah Ta'ala nak ingatkan kepada Nabi Musa AS yang berlaku sebelum Nabi Musa AS dah jadi dewasa, dah dilantik jadi Nabi, Rasul dan sebagainya. Di sini Allah Ta'ala ingatkan kembali, ya, apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa kecil. Kan? Kadang-kadang kita tak ingat apa yang berlaku ketika kita kecil. Masa kita kecil dulu, ya, kita tak ingat. Kadang-kadang masa kita kecil dulu betah berapa kali. Kalau ikutkan boleh saja mati kita ni. Mungkin sahaja dilanggar oleh bas sekolah, mungkin sahaja jatuh motor, dan banyak kali sebenarnya Allah Ta'ala selamatkan kita, tapi kadang kita lupa. Maka Allah Ta'ala ingatkan Nabi Musa AS, kamu jangan lupa, masa kecil dulu aku dah tolong kamu, aku dah selamatkan kamu banyak kali. Maka Allah Ta'ala berfirman, إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى. Jadi Allah kata, aku telah berikan kepada kamu kurniaan pada kali yang lalu, pada satu kali yang lain sebelum ini. Apa dia? إِذْ أَوْحَيْنَا, ketika mana kami, iaitu Allah Ta'ala, mewahyukan kepada siapa? Ila ummika, kepada ibu kamu. Kepada ibu kamu. Ma yuha, apa yang diwahyukan. Apa yang diwahyukan? Aniqdhi fih. An di sini kata ulama an tafsiriyah, ataupun an mufassirah. An yang berfungsi sebagai pentafsir. Sebagai pentafsir. Jadi sebelum itu kan Allah kata auhayna ila ummika ma yuha. Allah wahyukan kepada ibunya, ibu Nabi Musa AS. Apa wahyunya? Timbul persoalan. Maka apa yang disebutkan selepas an, itulah tafsirnya, jawapan kepada persoalan yang terbuku dalam orang yang membaca ayat sebelumnya. Aniqdhi fih, tafsirannya atau iaitu, kalau terjemahan iaitu, an tu iaitu, iqdhi fih, wahyu yang dimaksudkan itu ialah perintah Allah kepada ibu Nabi Musa AS. Iqdhifi, campakkanlahnya. Pada iqdhifi, nya itu maksudnya ialah Musa. Campakkanlah, lemparkanlah Nabi Musa AS fit tabut, di dalam kotak. Jadi asal perkataan iqdhifi itu daripada qadhf, yang kita kata qadhaf tu kan. Qadhaf maksudnya ialah melemparkan tuduhan. Jadi qadhf maksudnya, maksud asalnya ialah campak, lempar. Tapi ialah takkan kita nak campak budak dalam kotak. Maka kata ulama tafsir, maksud campakkan dalam kotak tu maksudnya masukkan, letakkan Nabi Musa AS yang mana ketika itu masih lagi bayi, masukkan dalam tabut. Masukkan dalam tabut. Dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi menceritakan dengan lebih terperinci, ya, bila diilhamkan kepada ibu Nabi Musa AS masukkan bayi tadi dalam tabut, dalam kotak, maka ibunya telah, ya, mengalas kotak itu, yang dalam kotak itu dialas dengan kain cotton, kain kapas, lalu diletakkan Nabi Musa AS dengan penuh kasih sayang. Maka di sini kalau betul lah tafsiran itu, maknanya memang budak-budak ni eloknya kain cotton. Budak-budak ni eloknya kain cotton. Ni nak dekat raya, janganlah mengada-ngada belikan baju raya kain satin ke apa ke kat budak. Memang ruam, gatal kulit-kulitnya tu. Jadi budak ni elok kain cotton je. Kain cotton. Anak-anak saya semua kain cotton. Baju Melayu pun kain cotton juga, ya, yang budak-budak kain cotton juga. Sebab itu memang sesuai dengan kulit budak. Jadi kata Imam Baghawi begitulah. Ibu Nabi Musa letakkan kain cotton, kemudian letakkan Nabi Musa AS di dalam kotak tersebut. Dalam ayat ini tak diterangkan apa tujuannya dibuat begitu. Maka ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat dalam surah yang lain dan juga dalam sejarah pun ada menyebutkan, ya, bahawa tahun di mana Nabi Musa AS lahir itu, tahun itu diputuskan, dibuatkan keputusan oleh Firaun bahawa tahun itu semua bayi lelaki hendaklah dibunuh. Pada asalnya memang semua bayi-bayi lelaki semuanya diperintahkan untuk bunuh.
Kerana apa? Kerana Firaun telah mimpi bahawasanya ada api yang marak, yang menyala-nyala, api yang membakar, telah merebak, berpunca dari api di Baitul Maqdis. Jauh daripada Baitul Maqdis ke Mesir jauh. Api itu dari Baitul Maqdis, kemudian dia merebak, akhirnya sampai ke Mesir. Jadi Firaun bila terjaga dari tidur, dia takut. Kan? Sebab macam mana api itu boleh bergerak, boleh merebak sampai ke Mesir, jauh. Jauh. Kalau kita naik bas pun penat kita dari Mesir ke sempadan Palestin tu. Jadi ditanya kepada ahli nujum ataupun ahli sihir kata api itu, Baitul Maqdis itu adalah simbol kepada Bani Israel, dan api itu menunjukkan bahawa ada seorang lelaki yang hebat. Dan merebaknya api tersebut sehingga ke Mesir menunjukkan bahawa lelaki yang berketurunan Bani Israel itu akan datang ke Mesir dan dia akan membinasakan kerajaan kamu. Itu tafsiran mimpinya. Maka Firaun jadi takut perkara itu menjadi benar, ya. Maka kerana itulah Firaun buatkan keputusan semua bayi-bayi lelaki hendaklah dibunuh. Pada awalnya semua bayi lelaki kena bunuh. Lahir saja bunuh. Ya, seperti mana kita tengok zaman dulu, cerita zaman dulu dalam Sarjan Hasan, lakonan Piramli sebagainya. Bila Jepun tahu saja ada orang memiliki radio, memang dia akan pecahkan radio tu. Kalau kita nampak kekejaman macam tu, maka dapatlah kita bayangkan masa zaman Nabi Musa macam itulah. Bila dia dengar saja rengikan bayi, terus saja tentera Firaun akan masuk menceroboh rumah dan dia akan terus buka pakaian budak tu dan tengok sama ada bayi lelaki atau bayi perempuan. Kalau lelaki terus dibunuh. Kan kalau kita tengok cerita Sarjan Hasan dan sebagainya, kan dia buka tempayan tu, tengok dalam tempayan beras tu ada radio. Masa tu juga dipecahkan. Macam itulah gambarannya betapa kejamnya. Maka tiba-tiba ada seorang hamba Allah bagi tahu kepada Firaun. Dia kata, wahai Firaun, kalau kita bunuh semua bayi lelaki, satu hari nanti kita akan kurang tenaga pekerja. Kan, siapa nak buat ni? Piramid lah, apa benda, patung, semua benda-benda ni. Siapa nak buat istana apa semua ni? Kan, kalau semua perempuan, tak ada pemuda-pemuda lelaki. Firaun kata, betul juga. Itulah Firaun ni harap sahaja mengaku Tuhan, tapi sebenarnya dia pun bodoh juga. Akhirnya dia mengaku bahawa tindakannya itu salah. Sebab dia kata nasihat lelaki tadi betul, maknanya dia salah selama ni. Dia sendiri mengaku kebodohan dia. Lalu dia ubah SOP. Dia bagi keringanan sikit. Dia kata apa? Kalau macam tu, setahun kita bunuh, setahun kita tak bunuh. Ditakdirkan oleh Allah, Nabi Harun lahir pada tahun yang tidak perlu dibunuh bayi lelaki. Selamatlah dia. Sebab tu Nabi Harun elok aja membesar, tak ada apa-apa isu. Kan, tak ada masalah apa-apa. Tapi Nabi Harun ditakdirkan, Nabi Musa AS ditakdirkan lahir pada tahun yang kena bunuh. Masya Allah. Jadi apabila lahir sahaja bayi tersebut, dalam keadaan bayi tadi masih lagi merah-merah macam tu, Masya Allah. Saya pun baru saja menyambut kelahiran anak. Jadi kita dapat bayanglah dengan bayi tu dalam keadaan lemah, laparnya, dalam keadaan merah lagi. Ya, ketakutan mak kepada Nabi Musa AS. Kan, macam mana ni? Apa akan jadi nasib pada anak ni? Maka itulah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ketika itulah Allah Ta'ala mewahyukan kepada mak Nabi Musa AS, ya, supaya buat begitu. Masukkan dalam kotak, iqzifihi fit tabut. Masukkan dalam kotak. Faqzifihi. Sekali lagi digunakan qazf, iaitu campakkan. Maksud campak di sini maksudnya hanyutkanlah. Bukan hanyutkan, maksudnya letak di atas permukaan air, biarkan air tadi membawanya. Faqzifi. Maka campakkanlah atau letakkanlah nya di situ. Ada sebahagian ulama kata nya tu maksudnya lah Nabi Musa. Ada yang kata nya di situ, faqzifi, tu merujuk kepada tabut, iaitu kotak. Tapi sama sajalah, sebab Nabi Musa pun memang duduk dalam kotak tu. Hanyutkan ke mana ataupun letakkan di mana? Fil yam, di al-yam. Maksud asal yam ialah laut.
Itu makna asal dia, laut. Tetapi dalam konteks cerita ni bukan laut, tetapi Sungai Nil. Sungai Nil. Maksud asal memang laut. Memang laut. Tapi maksud di sini ialah Sungai Nil. Wallahu alam. Mungkin kerana Sungai Nil tu memang besar, kelihatan seperti laut. Jadi disebutkan fil yam, di laut. Ya. Kalau ikut Syekh Tontawi kata fil yam tu maksudnya fil bahar, di laut, tetapi wa huwa Nilu Misr. Maksud di sini ialah Sungai Nil di Mesir. Mungkinlah, wallahu alam. Ini pendapat sajalah, wallahu alam. Mungkin kerana sungai ini memang besar, hujung ke hujung besar, luas, lebar. Kerana itu kelihatan seperti laut. Jadi tak salah, fil yam itu memang tepat, penggunaan bahasa yang tepat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, falyulqihil yammu bis-sahil. Lalu hendaklah air ataupun sungai tadi, yam tadi, sungai itu ya mendaratkannya di sahil, iaitu di tebing sungai. Ya'khudhu, supaya nescaya diambilnya siapa dia? Aduwwul li wa aduwwullah, musuh bagiku dan musuh baginya, iaitu Firaun lah. Siapa lagi? Firaun itu memang Allah Ta'ala dah bagi tahu bahawa itu adalah musuh aku dan musuh kamu, wahai Musa. Jadi Allah Ta'ala ingatkan Nabi Musa, ketika kamu kecil, aku tolong kamu macam itulah, selamatkan kamu, aku ilhamkan kepada ibu kamu begitu. Di sini Allah Ta'ala mengatakan tadi kan, masa awal tadi, iz auhayna, wahyukan. Jadi di sini timbul persoalan, ibu Nabi Musa ni bukannya Nabi, tapi kenapa dikatakan dia diberi wahyu? Dia diberi wahyu. Maka ada beberapa tafsiran para ulama. Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf mengatakan bahawa ada beberapa kemungkinan, ada 4 kemungkinan atau 5, 4 kemungkinan. Pertama, mungkin sahaja maksudnya ialah wahyu memang wahyu betul, memang Allah Ta'ala berikan wahyu, tetapi bukan pada dia, kepada seorang Nabi yang lain. Nabi itu bagi tahu pada maknya. Jadi ada betulnya, ada benarnya kalimah iz auhayna tu. Maknanya tak perlu takwil. Pada kalimah auhayna tu memang betul wahyu, cuma ila ummika, kepada ibu kamu itu, yang tu kena takwil. Maksudnya kepada ibu kamu dengan perantaraan seorang nabi. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mungkin wahyu di sini ya maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala ya berikan arahan itu kepada Nabi, kepada ibu Maryam, ibu Musa, ya, kepada ibu Musa dengan perantaraan malaikat, tetapi bukanlah sebagai wahyu kenabian. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pernah buat begitu kepada Maryam. Ya, Allah Ta'ala hantar malaikat itu berikan arahan kepada Maryam, Sayyidatina Maryam, tapi bukanlah sebagai tanda kenabian. Perempuan memang tak boleh jadi nabi lah. Sebab tu kalau ada perempuan mengaku jadi nabi, memang sah-sah, memang salah lah. Dia perempuan tak boleh jadi nabi, dia nabila je boleh, tapi nabi tak boleh. Jadi bila malaikat tu datang, maka nampak macam seolah-olah wahyu lah, macam nabi tapi bukan nabi. Itu tafsiran kedua. Atau mungkin yang ketiga, kemungkinan ketiga, ya, wahyu di sini maksudnya adalah mimpi. Sebab nabi-nabi dahulu pun ada yang menerima wahyu melalui mimpi, seperti Nabi Ibrahim. Jadi ada kemungkinan iz auhayna, ketika kami mewahyukan kepada ibu kamu, ibu Nabi Musa AS. Maksudnya ialah ketika mana kami berikan mimpi yang benar kepada ibu Nabi Musa AS. Ya. Dan kemungkinan yang keempat ialah ilham. Sebab dalam ayat yang lain Allah Ta'ala gunakan kalimah wahyu itu dengan makna ilham. Contoh, wa auha rabbuka ilan nahl, dan Tuhan kamu telah mewahyukan kepada lebah, ialah lebah, an-nahl. Jadi lebah bukan nabi. Jadi wahyu di situ maksudnya ilham. Allah berikan ilham pada lebah. Samalah di sini, ya, ada kemungkinan wahyu yang dimaksudkan di sini ialah ilham.
Cuma ada riwayat daripada Ibn Abbas mengatakan bahawa memang ibu Nabi Musa AS ni menerima wahyu seperti para Nabi. Seperti mana disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Cuma disebabkan perempuan memang tak boleh jadi Nabi, jadi tak jadi Nabi lah. Tapi cara pewahyuan itu memang sama macam seperti mana para Nabi menerima wahyu. Itu kalau mengikut satu riwayat daripada daripada Sayyidina Ibn Abbas. Wallahu alam. Apa yang penting ialah ibu Nabi Musa menerima arahan daripada Allah. Bagaimana caranya? Itu masing-masing adalah dia punya pendapat dan juga sandaran masing-masing. Baik, sambung balik tadi. Maka itulah akhirnya ibu Nabi Musa AS pun buatlah seperti mana yang diarahkan. Seperti mana yang diarahkan, lalu kotak yang mengandungi bayi Nabi, iaitu Nabi Musa AS itu pun membawalah Nabi Musa AS sampailah lalu di hadapan istana Fir'aun. Ketika itu isterinya iaitu Asiyah ni orang beriman. Dikatakan bahawa sepanjang Asiyah kahwin dengan Fir'aun, memang Asiyah tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Kahwin saja tapi tak sentuh. Wallahu alam. Dikatakan begitulah. Sebab apa? Sebab Asiyah memang orang beriman. Tapi dah Fir'aun nak kahwin dengan dia, maka dia letakkan syarat, boleh, tapi kau tak boleh sentuh aku. Maka dia terima syarat tu. Wallahu alam. Zaman sekarang pun ada juga orang jenis macam tu, kan, kahwin tapi hanya sekadar nak teman saja. Wallahu alam. Yang penting Asiyah memang orang beriman, sebab ada hadis yang sahih mengatakan bahawa wanita yang terbaik itu 4, iaitu Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua ialah Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ialah Maryam, yang keempat ialah Asiyah. Dan ada satu riwayat lain mengatakan bahawa Aisyah juga termasuk, sebagaimana dalam hadis dalam Syama'il, fadlu Aisyata ala sa'iri nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Kelebihan Aisyah ke atas sekalian manusia, sekalian wanita adalah seperti kelebihan roti tharid, makanan yang terbaik, ke atas sekalian makanan yang lain. Jadi itu antara 4 atau 5. Kalau kita masukkan satu riwayat, maknanya 5 lah. Jadi Sayyidatina Asiyah antara yang terbaik, wanita yang terbaik pada zamannya itulah. Kemudian Asiyah tadi, oleh kerana tak ada anak, ialah tak pernah disentuh, oleh kerana tak ada anak, maka Asiyah telah pujuk Fir'aun. Dia kata, apalah salahnya kita ambil dia sebagai anak angkat. Fir'aun sebenarnya dah dapat baca dah, dapat tahu dah, ini mesti perancangan Allah Ta'ala untuk masukkan seorang lelaki dalam istanaku yang akan menghancurkan aku. Dia dah dapat baca, dia pun bijak. Kalau tak bijak tak jadi raja. Tetapi ialah sehebat-hebat lelaki macam mana pun, bila dipujuk oleh wanita, cair juga akhirnya. Itulah kemampuan kuasa wanita. Dengan kata-katanya itu cair lelaki tadi. Dengan Fir'aun sekali melting. Maka oleh kerana itu akhirnya Fir'aun yang telah melting tadi, dia pun okeylah, terimalah juga sebagai anak angkat. Dipeliharalah Nabi Musa AS itu. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku telah mencampakkan, maksudnya memasukkan ataupun memberikan kepada alaika, ke atas kamu, mahabbatan minni, perasaan kasih sayang daripadaku. Di sini ada beberapa tafsiran. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan maksud wa alqaitu alaika mahabbatan minni, maksudnya ialah Allah Ta'ala menjadikan Nabi Musa AS itu dicintai oleh sesiapa sahaja yang melihatnya. Allah Ta'ala letakkan pada Nabi Musa AS tu perasaan siapa sahaja yang melihatnya akan mencintainya. Perasaan itu memang Allah Ta'ala yang, sebab tu Allah kata minni, daripadaku. Allah Ta'ala yang masukkan dalam diri Nabi Musa AS. Sebab itu kata Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini, ahabbahu wa habbabahu ila khalqih. Maksud tadi tu, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, maksudnya ialah, kata Ibn Abbas, Allah mencintainya dan Allah menjadikan seluruh makhluknya mencintainya. Ikrimah mengatakan, ma ra'ahu ahadun illa ahabbah. Tidak ada orang yang melihatnya melainkan akan mencintainya. Kata Qatadah pula, malahah.
kanat fi ainai Musa. Allah Ta'ala letakkan satu daya tarikan di antara dua mata Nabi Musa AS. Orang tengok mata dia je, rasa sayang, rasa cinta. Ma ra'ahu ahadun illa ashiqahu. Tidak ada orang yang melihatnya melainkan akan berasa asyik terhadapnya. Itu kata Qatadah. Jadi itu semua tafsiran bagi wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Maknanya bukan sahaja maksudnya ialah dia dicintai Allah, bahkan Allah meletakkan perasaan cinta kepada sesiapa sahaja yang melihatnya, melihat Nabi Musa AS. Sebab itu Asiyah terus nak ambil dia sebagai anak angkat. Apa selama ni Asiyah tak pernah tengok baby ke? Mesti pernah. Tapi kenapa tak diambil sebagai anak angkat? Sebab mungkin daya tarikan tu tak ada sangat. Tapi bila tengok Nabi Musa AS, ada daya tarikan. Ada daya tarikan. Ada perasaan cinta itu. Allah Ta'ala letakkan pada Nabi Musa AS semenjak kecil lagi. Walitusna'a ala aini. Yang ni, ayat ni kita tak boleh faham secara zahir. Sebab kalau makna zahirnya, dan supaya kamu diciptakan, tusna'a, diciptakan ala, di atas aini, mataku. Allah Ta'ala kata, kamu ni wahai Musa diciptakan di atas mataku. Oish, kita tak boleh faham macam tu. Kata Imam Baghawi, maksudnya ialah supaya kamu ditarbiyah, dididik, dibesarkan dengan pengawasan daripadaku. Baru faham. Sebab mata dalam bahasa Arab boleh juga bermaksud penjagaan, pemerhatian. Kan? Contoh ni kan, saya duduk di Bandar Baru Bangi ni. Tapi sekarang dah pindah lah. Masa dulu duduk di Seksyen 1, Seksyen 2. Jadi pakcik-pakcik tu, mereka masa nak lantik jadi imam tu, dia kata, ni Abdul Rahman ni kita kenal sangat, dia membesar di depan mata kita. Maknanya kata saya daripada sekolah menengah, daripada umur 15 tahun sampai dah grad apa semua, kahwin apa semua, depan mata mereka, depan mata pakcik-pakcik tu. Jadi mereka percayalah, walaupun kalau ikutkan tak layak lah kita nak jadi imam pun. Jadi dia kata kita kenal dia ni, sebab dia ni membesar depan mata kita, kita nampak dia. Daripada sekolah menengah kemudian belajar, kita tahu baik buruk dia, kita tahu. Kalau lantik imam lain, kita mungkin tak kenal dia. Jadi perkataan mata tu, aini tu, maksudnya ialah pemerhatian. Allah kata agar kamu diciptakan, dibesarkan, ditarbiyah di depan, maksudnya di dalam pengawasan kami. Allah nak bagi tahu kepada Nabi Musa AS, kamu wahai Musa AS, kamu jangan ingat kamu jadi rasul baru takat, maknanya kami memberikan perhatian kepada kamu pada hari ini ketika kami wahyukan kamu di Bukit Tursina ni. Tak. Kamu daripada kecil lagi memang membesar dengan pemerhatian kami, kata Allah. Itu maksudnya. Ini semua yang kita bincangkan ni, ini masih lagi ni dialog Nabi Musa AS dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Masih lagi ni. Dia belum turun lagi ni. Masih lagi ketika bermunajat dengan Allah Ta'ala ni. Belum keluar lagi. Panjang dia punya cerita dia. Di Bukit Tursina masih lagi. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan satu lagi kurniaan Allah kepada Nabi Musa AS ketika Nabi Musa AS kecil. Allah Ta'ala ingatkan ini supaya Nabi Musa bersyukur dan yakin dengan penjagaan Allah. Sebab lepas ni Nabi Musa disuruh buat kerja yang berat, iaitu dakwah pada Fir'aun. Mendakwahkan Fir'aun, ajak kepada Allah. Idh tamshi ukhtuka. Ketika mana tamshi, berjalannya, siapa dia? Ukhtuka, kakak kamu. Jadi Nabi Musa AS ni dia ada 3 adik-beradik lah, yang kita tahulah. Mungkin ramai, mungkin lebih, wallahualam. Tapi yang dalam Quran itulah Harun, abangnya, dan juga ada seorang kakak. Kakaknya kalau mengikut dalam tafsir Baghawi namanya Maryam. Namanya Maryam, tapi bukan Maryam yang Maryam alaihissalam tu, bukan. Maryam nama biasalah. Nama orang lain pun nama Maryam kan. Ketika mana berjalannya ukhtuka, kakak kamu, iaitu Maryam, kata Imam Baghawi. Berjalannya di sini maksudnya apa? Maksudnya kakaknya itu, kata para ulama, disuruh oleh ibunya sendiri cari Nabi Musa AS dah sampai ke mana. Itulah perasaan ibu. Walaupun dia tadi dah letak dekat sungai itu dah bawa, ibu tu tak senang duduk. Ke tangan siapalah,
apa ni apa jadi sebenarnya pada Nabi Musa ni. Disuruhnya kakak pergi tengok, padahal tadi kan dia yang letak kat sungai. Itu perasaan ibu kan. Macam kita lah hantar anak sekolah kan, dah hantar elok dah, betul kita pesan pada kakak, kau tengok sikit adik kau tu kan. Entah salah naik bas ke apa ke. Macam baru ni kan ada kes budak 2 tahun kan salah naik bas. Jauh menyimpangnya pergi. Maknya viral apa semua dalam WhatsApp sebagai anak hilang. Sebenarnya bukan hilang, salah naik van kuning tu. Semua van warna kuning. Jadi ingat sama Allahu Akbar, kesian. Jadi ibu Nabi Musa AS, walaupun dia sendiri yang letakkan dekat air tadi, tapi tak tenang. Maka disuruh kakaknya, cubalah kau tengokkan ke mana kotak tadi pergi. Dapat ke siapa kotak tu. Jadi itu yang dikatakan bahawa iz tamshi ukhtuka. Ketika mana berjalan kakak kamu. Berjalan tu maknanya mencari kamu lah. Cari jatuh ke tangan siapa lah adik aku ni. Maka rupa-rupanya dilihat orang ramai, ibu-ibu yang menyusukan anak ni sedang sedang beratur. Beratur di hadapan istana Fir'aun. Maka dia pun tengok apa ramai-ramai ni. Rupa-rupanya Fir'aun sedang mencari siapakah orang yang boleh menyusukan Nabi Musa AS. Sebab Nabi Musa AS tak nak makan, tak nak minum susu orang lain pun dia memang tak nak. Bagilah susu siapa pun memang dia tak nak kan. Jadi Fir'aun, Asiyah rasa macam budak ni kalau tak makan apa-apa, lama-lama nanti kurus kering. Maka diisytiharkan, siapa-siapa ibu yang boleh menyusukan ni nanti aku akan bagi ganjaran yang besar, bagi gaji, bagi pangkat jusa ke apa ke. Sebab bekerja dalam istana, jangan main-main. Pegawai istana kerjanya menyusukan anak sahaja. Dibukalah jawatan kosong. Maka kakak Nabi Musa AS tengok apa ramai-ramai ni. Rupanya Fir'aun sedang mencari orang yang boleh menyusukan. Boleh semua boleh, tapi maknanya mampu menyusukan Nabi Musa dan Nabi Musa selesa dengan dia. Maka apa kakak Nabi Musa AS, bila dia nampak saja bayi yang di depan sana tu, yang orang duk menyusukan tu, rupa-rupanya adik dia ni. Ni adik aku ni, Nabi Musa. Masa tu belum menjadi Nabi lah. Ni adik aku ni, baby Musa. Fatakulu, maka kakak ni, kakak pun bijak. Kakaknya pun mengatakan, hal adullukum ala man yakfuluh. Adakah boleh aku menunjukkan kepada kamu kepada siapa yang orang yang boleh menjaganya. Kakak ni terus pergi depan, dia kata, saya ada kenal ada seorang makcik ni, dia boleh menyusukan baby ni. Tapi dia tak cakap tu mak dia. Kalau cakap memang kena bunuh lah. Dia bijak kakak ni. Dia biasa macam tu lah, anak sulung ni lebih matang kan. Dia kata kepada tu orang istana, saya ada kenal seorang makcik ni insya-Allah boleh ni, dia boleh menyusukan baby ni. Dia tak cakap lah tu mak dia. Jadi dia kata, nak tak aku tunjukkan rumah dia. Faraja'naka ila ummika, lalu kami kembalikan kamu ila ummika, kepada ibu kamu. Masya-Allah, cantik. Cantik aturan Allah Taala. Firaun atur nak memisahkan antara ibu dan anak, tetapi Allah Taala buat satu peraturan, satu perancangan. Dan bukan perancangan pun, memang Allah Taala Maha mengetahui. Perancang ni kita je kata merancang. Sebenarnya Allah Taala memang hebat dah. Tak payah raja rancang, tak payah planning. Memang ilmu dia. Ya, dia telah buat sehingga akhirnya baby tadi kembali balik kepada ibunya. Masya-Allah. Faraja'naka ila ummika, maka kami kembalikan kamu wahai Musa, masya-Allah, kepada ibu kamu. Kai taqarra ainuha wala tahzan, supaya sejuk matanya, sejuk mata ibu kamu, maknanya wala tahzan, dan supaya dia tidak sedih. Supaya dia tidak sedih. Jadi itu satu kurniaan Allah tu, sebab bayi yang lain semua kena bunuh. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi Musa AS peristiwa yang ketiga, bagaimana Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa AS daripada kezaliman Fir'aun. Yang ketiga apa dia? Yang pertama tadi dah sebut, yang kotak tadi dihanyutkan ke sungai, kemudian diselamatkan oleh Asiyah. Yang kedua, Nabi Musa AS tak terima susu lain, tiba-tiba Allah jadikan elok je maknya dapat menyusukan dia dengan perancangan yang langsung tak nampak bahawa itu adalah ibunya sendiri. Yang ketiga,
iaitu Allah Ta'ala selamatkan Musa AS selepas dia memukul atau memukul atau menumbuk atau melempang Qibti. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham. Wa qatalta, dan kamu telah pun membunuh nafsan, suatu jiwa, maknanya seorang lelaki. Fanajjaynaka, lalu kami menyelamatkan kamu. Ini kisah ni pun kita sedia maklum. Ya, kisah ni ketika Nabi Musa AS sudah belasan tahun. Tadi kisah waktu kecil, yang ni sudah belasan tahun. Ya. Kata Ka'ab al-Ahbar, ketika itu Nabi Musa AS umurnya 12 tahun. Darjah 6 lah kita kata. Bayangkan 12 darjah 6, lempang orang boleh mati. Kuat tak kuat Nabi Musa AS. Ya, jadi kisahnya ialah pada satu hari ketika Nabi Musa AS membesar dalam istana Fir'aun, tiba-tiba terdengar ada orang memanggil nama Nabi Musa. Sebab Nabi Musa AS memang terkenal di kalangan masyarakat bahawa dia ini ialah orang yang menegakkan keadilan. Jadi kalau siapa sahaja yang dizalimi, mereka akan minta Nabi Musa AS backup, bela dia. Jadi pada satu hari dia dengar suara orang panggil, Musa, wahai Musa, tolong. Maka Nabi Musa AS pun bergegas keluar. Ya, rupa-rupanya salah seorang Bani Israel sedang dizalimi, dipaksa buat kerja berat dan sebagainya oleh tentera seorang lelaki Qibti. Qibti ni pengikut pengikut Fir'aun lah, yang jahat lah, kafir. Dalam tafsir Qurtubi, Ibn Abbas kata Qibti tu kafir. Kafir pada zaman itu maksudnya memang dia menyembah Fir'aun, pengikut Fir'aun. Jadi Qibti tu memaksa seorang lelaki Bani Israel untuk buat kerja yang sangat berat yang tak boleh ditanggung, atau menzalimi dia lah, kita katakan senang. Maka bila lelaki Bani Israel tadi sebut Nabi Musa AS, Nabi Musa AS pun keluar, dan terus Nabi Musa AS lempang atau tumbuk dia, dan mati lelaki tadi. Maka Fir'aun pun cari Nabi Musa AS, nak berikan balasan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Musa AS. Fanajjaynaka minal gham, lalu kami selamatkan kamu daripada gham. Gham ni apa terjemahannya? Saya tak tengok pula. Kesusahan. Kesusahan. Gham ni fahamlah kalau dalam bahasa Arab, tapi tak terjemah. Kalau kesusahan. Kesusahan okey. Kesusahan okeylah. Sebab gham ni kita kalau tak silap asal maknanya ialah cuaca mendung. Jadi perasaan mendung yang menyelubungi kamu itu wahai Musa, kami selamatkan kamu. Jadi mudah terjemahnya ialah kesusahanlah. Wa fatannaka futuna, dan kami telah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kami telah wafatannaka futuna, dan kami telah uji kamu wahai Musa AS dengan ujian-ujian lain. Kata Imam Qurtubi, tujuannya ialah supaya kamu memang layak untuk menjadi rasul. Itu tujuannya, fatannaka futuna. Kami berikan ujian demi ujian. Makna kata kehidupan Nabi Musa AS tu memang banyak ujiannya. Satu riwayat daripada Sa'id bin Jubair mengatakan bahawa ujian-ujian tersebut ialah apa dia? Ujian tersebut iaitu mula-mula sekali kelahirannya, lahir pada tahun yang sepatutnya kena bunuh. Yang kedua, dimasukkan dalam kotak dan digerakkan oleh sungai Nil. Yang ketiga, Allah buatkan dia tu tak boleh minum. Lama dia tak minum. Sampailah ibunya datang. Itu ujian juga tu. Yang ketiga ialah Fir'aun. Uji dia dengan tamar dan juga bara api. Ataupun dalam tafsir Qurtubi kata bukan tamar, jagung. Wallahu alam. Tapi yang bara api tu memang tak ada khilaf lah setahu saya. Cuma yang satu lagi tu
Ada yang kata tamar, ada yang kata permata, ada yang kata jagung, wallahu alam. Dalam tafsir Baghawi dia kata durrah. Durrah tu jagung. Yang keempat ialah ketika dia diburu selepas membunuh Kipti. Membunuh ni kata dalam riwayat Sahih Muslim menyebutkan wa kana qatluhu khata'an. Nabi Musa AS bukannya sengaja bunuh, terbunuh. Tak sengaja. Ya, sebagaimana yang Nabi kita SAW jelaskan. Wa kana qatluhu khata'an. Nabi Musa AS bukannya bunuh dengan sengaja, tapi khata', tersalah. Jadi taklah berdosa, tersalah. Dan banyak lagi lah. Kemudian keluarnya dia berhijrah ke kota Madian dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan dengan wafatannaka futuna. Dan kami telah uji kamu, wahai Musa AS, dengan ujian-ujian. Jadi futuna itu jamak fatn. Jamak fatn. Dan fatn maksudnya ikhtibar, ujian. Kami telah uji kamu dengan bukan satu tapi banyak. Sebab tu didatangkan dalam bentuk futun, iaitu jamak, plural. Ada banyak ujian yang kami telah berikan pada kamu, sehinggalah saat ini kamu baru layak menjadi rasul. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, walabithta sinina fi ahli madyana. Lalu kamu telah tinggal bertahun-tahun di ahli Madian. Kamu duduk di kota Madian bersama dengan ahli Madian bertahun-tahun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengikut tafsir Tontawi, sinin, bertahun-tahun tu maksudnya ialah 10 tahun, sebagaimana kita sebutkan pada awal surah Toha hari tu. Ya. Tapi kalau mengikut tafsir Qurtubi, lebih lagi daripada tu. Bukan 10 tahun. Dalam tafsir Qurtubi mengatakan 10 tahun itu maksudnya 10 tahun menjaga atau mengembala kambing. 10 tahun itu 10 tahun menjaga kambing itu adalah sebagai mahar perkahwinan dia dengan anak Nabi Shu'aib. 10 tahun tu. Sekarang ada ke orang buat mahar macam tu? Saya nak kahwin ni pakcik, tak ada duit. Boleh, kau kerja dengan aku 10 tahun. Itulah maharnya. 10 tahun dah tua lah kan. Orang dulu umur panjang-panjang, 10 tahun kerja pun tak ada masalah. Bismillah. Jadi yang dikatakan 10 tahun itu, disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, 10 tahun tu hanya bekerja dengan Shu'aib, pak mertua dia, sebagai mahar dia, mahar perkahwinan dengan anaknya. Yalah, Nabi Musa berhijrah, mana ada bawa duit kan, tak bawa duit, kad ATM pun tak ada masa tu. Jadi memang selai sepinggang. Kemudian ditawarkan kahwin memang nak kahwin, tapi tak ada duit. Maharnya ialah kerja dengan bapak mertua selama 10 tahun. Lepas 10 tahun itu, dalam ni ada sebut, dalam tafsir Al-Baghawi ada sebut, nama isterinya ialah Safura bintu Shu'aib. Safura, Sad, Fa, Waw, Ra, Alif, Hamzah. Tu yang orang Melayu pun nama Sapura. Safura binti Shu'aib. 10 tahun bekerja untuk mahar, dan ditambah pula 18 tahun. 18 tahun tu memang dah free lah, bebas lah. Mana kata dah habis kontrak lah. Kan? Macam orang ambil inilah tajaan JPA ke apa ke, kena kerja. Habis tu dah kira dah free dah. Habis 10 tahun tu Nabi Musa AS sambung lagi 18 tahun. Jadi kalau mengikut tafsir Al-Baghawi, berapa tahun dah? 10 tahun campur 18. 28. 28 tahun. Masya Allah, lama. Bukan sikit-sikit je lama. Ya, 28 tahun. Dan dia sebenarnya logik. Sebab apa? Sebab Nabi Musa AS ni dari segi logik, dalam tafsir Baghawi sebut, saya mudahkan buat kesimpulan. Dalam tafsir Baghawi ni kata, Abdul Rahman bin Kaisan, ulama tafsir, mengatakan bahawa Nabi Musa AS menjadi Nabi, menjadi Rasul ketika umurnya 40 tahun. Sama dengan Nabi kita. Jadi, dan masa dia lempang Kipti tu umurnya 12.
12 campur 28. So 40 tahun. Logik. Nampak? Ya, nampak. Jadi 12 tahun tambah 28 tahun di Madian, lepas tu dia nak balik ke Mesir, singgah di Tursina nak cari api, tapi rupa-rupanya mendapat apa yang lebih baik daripada api, iaitu wahyu daripada Allah, dilantik menjadi rasul ketika umurnya 12 campur 28, iaitu 40 tahun. Maknanya kena. Kiraan tu cantik lah, kena dah. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Kemudian kamu datang mengikut qadar, wahai Musa. Ala qadar. Kamu datang mengikut qadar. Kata Muqatil, maksud mengikut qadar itu ialah mengikut masa yang telah ditetapkan, yang telah ditakdirkan oleh Allah. Maknanya, wahai Musa, aku dah besarkan kamu gini. Sekarang ni kamu datang ke sini. Allah kata, welcome. Kamu dah datang ke sini pada masa yang memang kami telah tetapkan. Masya Allah. Cantik perancangan mana kata takdir Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS itu. Itu salah satu daripada tafsir. Ada juga yang mengatakan lain lah. Ada juga yang mengatakan tafsir yang lain, tak apa. Jadi qadar di sini maksudnya lah takdir. Kamu telah datang mengikut masa yang kami telah takdirkan, kami telah tetapkan. Wastana'tuka li nafsi, dan aku telah menciptakan kamu untuk diriku, kata Allah Ta'ala. Masya Allah. Kan? Ini adalah ayat yang sangat menunjukkan keutamaan dan kelebihan Nabi Musa AS. Apa lagi kita nak makna kata apa lebih nak apa lagi bila Allah Ta'ala kata wastana'tuka li nafsi, aku ciptakan kamu wahai Musa untuk aku. Subhanallah. Maknanya Nabi Musa AS tu memang istimewa untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma adalah beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan maksud wastana'tuka li nafsi, maksudnya ialah aku telah menjadikan, kalau Syekh Tontawi dia kata maksudnya ialah aku telah menciptakan kamu dan menjadikan kamu sebagai tempat untuk aku melimpahkan ihsanku ke atasmu. Aku ciptakan kamu sebagai tempat untuk aku melimpahkan, menzahirkan ihsanku terhadap kamu. Maknanya kasih sayang Allah Ta'ala itu memang tertumpu pada Nabi Musa. Itu yang kita katakan tadi. Ayat ni memang sangat menunjukkan keistimewaan Nabi Musa AS. Seolah-olah belas kasihan Allah Ta'ala itu memang tertumpu pada Nabi Musa AS. Itu satu tafsiran. Ada juga yang menafsirkan seperti mana Imam Baghawi dia kata maksud Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Musa AS untuk dirinya, maksudnya ialah Allah Ta'ala telah memilihnya sebagai Rasul untuk diberikan wahyu. Wastana'tuka li nafsi, aku telah ciptakan kamu supaya kamu ni dipilih, aku pilih menjadi Rasul. Okey. Kemudian Allah Ta'ala pun perintahkan Nabi Musa AS, dah jadi Rasul mesti ada kerja. Perintahkan supaya pergi pada Fir'aun. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Pergilah kamu dan juga saudara kamu, iaitu Nabi Harun. Sebab tadi Nabi Musa AS minta Nabi Harun dipilih juga menjadi Rasul. Allah kata, okeylah, pergilah kamu dan juga saudara kamu, abang kamu, iaitu Nabi Harun, bi ayati, dengan membawa ayat-ayat kami, ayat-ayat aku. Wala taniya fi zikri, dan janganlah kamu rasa lemah dalam mengingatiku. Jangan kamu rasa lemah dalam mengingatiku. Wala taniya itu ada beberapa tafsiran. Ada beberapa tafsiran para ulama. Imam Baghawi kata maksudnya jangan kamu berasa lemah dalam mengingatiku. Maksudnya kamu kena kuat. Kamu jangan lembek, jangan rasa lemah dalam mengingatiku, dalam menyebut namaku, berzikir kepadaku. Kata Imam As-Suddi, maksud wala taniya maksudnya la taftira, la taftara. Jangan kamu jemu. Jangan kamu jemu dalam berzikir kepadaku, dalam mengingatiku. Kemudian fi zikri pula, fi zikri pun ada beberapa tafsiran. Ada beberapa tafsiran.
Ada yang mengatakan bahawa fi zikri itu maknanya zikir lah. Jangan kamu lemah, jangan kamu jemu dalam mengingatiku, dalam berzikir kepadaku. Tetapi disebutkan dalam tafsir Al-Kashaf oleh Az-Zamakhsyari, boleh juga ditafsirkan zikir itu sebagai tabligh, menyampaikan ajaran, tablighur risalah. Sebab menyampaikan ajaran Islam, ajaran Allah Ta'ala pun dikira zikir. Jadi wala taniya fi zikri boleh juga diertikan, ditafsirkan sebagai jangan kamu berasa lemah di dalam menyampaikan ajaran yang aku telah wahyukan kepada kamu. Atau boleh juga ditafsirkan jangan kamu jemu dalam berzikir kepadaku. Ya, kalau mengikut tafsiran yang mengatakan jangan kamu rasa lemah dalam menyampaikan ajaran yang aku telah wahyukan kepada kamu, maknanya itu motivasi kepada Nabi Musa AS. Berdakwah ni kena kuat. Kalau mengikut tafsiran yang satu lagi, jangan kamu rasa jemu dalam mengingatiku, dalam berzikir kepadaku, maka di situ menunjukkan bahawa kekuatan dalam usaha dakwah itu ialah sebanyak mana kita berzikir, bergantung kepada sebanyak mana kita berzikir kepada Allah. Sebab itulah kalau kita lihat da'i-da'i, pendakwah-pendakwah yang berjaya, sebenarnya di sebalik dakwah mereka itu, mereka banyak berzikir kepada Allah. Orang yang berdakwah dan dia sendiri melazimi zikrullah, dakwahnya kuat, dakwahnya tu memang padu, dan Allah letakkan kesan dalam kata-katanya. Tapi orang yang mana malas berzikir, kalau dia berdakwah, walaupun dia bercakap berdegar-degar sekalipun, hatta walaupun dia datangkan dengan Quran, hadis, tapi dia sendiri jenis orang yang selalu lalai. Waktu dia ceramah memang hebatlah, tapi selepas tu dia pun tak berzikir pada Allah. Kita akan lihat kesannya tak kuat. Tak ramai orang yang akan insaf dengan kata-katanya. Dan orang yang mengikutnya pun tak istiqamah, sebab tok guru sendiri pun tak istiqamah. Jadi kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ya, wala taniya fi zikri itu maksudnya ialah jangan kamu jemu dalam mengingati Allah. Kerana apa? Kerana kata Imam Ibn Kathir, zikrullah itu akan menjadi pertolongan buat kamu dan kekuatan untuk kamu. Nampak? Jadi kekuatan dalam dakwah itu ialah sebanyak mana kita mengingati Allah. Lagi banyak kita tahajud, zikir, selawat, maka kata-kata kita akan memberikan kesan. Jadi kalau kita malas berzikir, dakwah kita tak memberikan kesan. Hanya cakap sajalah, tapi orang yang mendengar itu tak akan dapat ikut apa yang kita cakap. Tidak ada roh, tidak ada roh namanya. Tidak ada roh di dalam kata-kata kita. Okey. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu telah tagha, melampaui batas. Dia telah melampaui batas. Allah kata Fir'aun ni dah memang melampau batas. Bukan saja zalim, bahkan mengaku Tuhan pula lagi, masya-Allah. Ya. Memang dah teruk sangat dah. Jadi dalam ayat ini ulama bincangkan kenapa pada ayat yang ke-40, dalam ayat yang ke-43 Allah kata izhaba, ada alif. Pergilah kamu berdua. Sedangkan pada ayat yang ke-42 Allah kata izhab. Pergilah kamu. Izhab arahan untuk seorang. Izhaba arahan kepada dua orang. Jadi kenapa berbeza? Kenapa berbeza? Maka ada beberapa tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama. Sebahagian ulama mengatakan bahawa pada mulanya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Musa seorang. Pada ayat yang ke-42 tu, izhab, mula-mula pada Nabi Musa dulu. Anta wa akhuka. Lepas tu baru Allah Taala sebutkan Nabi Harun. Jadi izhab itu ditujukan pada Nabi Musa dahulu untuk menunjukkan kemuliaannya. Nabi Musa lebih mulia lah daripada Nabi Harun, sebab Nabi Musa ulul azmi, Nabi Harun bukan. Rasul juga tapi bukan ulul azmi. Ya. Kemudian izhaba yang ada dua tu, izhaba yang itu arahan untuk dua-dua, perintah untuk dua-dua sekali. Itu satu tafsiran. Ada tafsiran yang kedua mengatakan bahawa tujuan Allah Ta'ala mengatakan izhab pada kali pertama dan kali kedua mengatakan izhaba, tujuan ialah kata sebahagian ulama nak bagi tahu bahawa
kamu kena pergi wahai Musa, tapi tak cukup pergi seorang. Sebab itulah Allah Ta'ala ulang sekali lagi dengan mengatakan 2 orang. Idhaba. 2 orang. Yang ketiga, tafsiran ketiga mengatakan bahawa perintah yang seorang tadi, idhab tadi, itu perintah kepada Nabi Musa AS untuk dakwah sekalian manusia. Yang itu kerja Nabi Musa AS. Tapi yang kedua, yang untuk berdakwah kepada Fir'aun, yang itu kena 2 orang. Musa dan juga Harun. Musa dan juga Harun. Adalah beberapa tafsiran, wallahu alam. Ada satu lagi tafsiran pun bagus juga. Tafsiran yang dikemukakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya terhadap tafsir Jalalain. Dia kata apa? Dia kata mula-mula Allah Ta'ala kata idhab anta. Kerana apa? Kerana yang hadir ketika itu di Bukit Tursina ialah Nabi Musa saja. Ni lagi senang faham. Dah Nabi Musa seorang yang ada ketika itu di Tursina. Kerana itulah Allah Ta'ala kata idhab anta. Kemudian baru kata wa akhuka. Kemudian diulang pada ayat yang ke-43 idhaba, 2 orang. Oleh kerana yang hadir pada ketika itu ialah Nabi Musa, maka dimulakan dengan idhab. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya. Dan kata Syekh Sulaiman Al-Jamal lagi, dia kata bahawa diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa AS di Bukit Tursina, ketika itu juga dalam masa yang sama Allah Ta'ala mewahyukan kepada Harun yang berada di Mesir. Maknanya 2 sekali serentak. Seorang di Tursina, seorang lagi di Mesir. Masya Allah. Ya. Allah pesan kepada Nabi Harun yang ada di Mesir. Ketika itu Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Allah beritahu kepada Nabi Harun, nanti kamu hendaklah bertemu dengan Musa. Kamu cari dia. Pastikan kamu berjumpa dengan Nabi Musa. Dia akan datang dan kamu pun kena cari dia, jumpa. Kerana kamu berdua akan berdakwah terhadap Fir'aun. Baik. Idhaba. Mana tadi? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah kamu kepadanya, kepada Fir'aun, qawlan layyina, kata-kata yang lembut, yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia beringat atau berasa takut. Masya Allah. Bayangkan ya. Fir'aun yang mengaku Tuhan, Allah Ta'ala kata kepada Musa dan juga Harun, kamu ajak pada Fir'aun tu pastikan guna perkataan yang layyina, yang lembut. Yang lembut. Jadi dakwah ni kena dengan lemah lembut. Tak kiralah kita siapa pun, ya, kena lemah lembut. Bayangkan Fir'aun yang Allah Ta'ala baru saja sebut sebelum tu kan, innahu tagha, melampaui batas. Tapi bila disuruh berdakwah, wahai Musa, Harun, kamu cakap dengan dia dengan kata-kata yang lembut. Masya Allah. Hebat Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi kata Ibn Abbas, maksudnya ialah jangan kamu berkeras dalam kata-kata kamu. Tak payahlah kamu keras dalam kata-kata kamu, wahai Musa. Jadi Nabi Musa ni, kata ulama tafsir, dia keras sikit daripada Nabi Harun. Nabi Harun lebih berlemah lembut. Tapi Nabi Musa memang dia agak tegas. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sini Masya Allah ada satu kata Abu Bakar Muhammad ibnu Umar Al-Warraq. Oh bukan. Ada seorang lelaki membacakan ayat ini di sisi Yahya bin Mu'adh. Lalu Yahya bin Mu'adh menangis. Nangis dia. Maka Yahya bin Mu'adh mengatakan, Ilahi, wahai Tuhanku, hadza birruka biman yaqulu anal ilah. Inilah kebaikanmu terhadap orang yang mengatakan aku Tuhan. Fa kaifa birruka biman yaqulu antal ilah. Maka bagaimana pula kebaikanmu terhadap orang yang mengatakan kamu Tuhan. Wahai Allah, dengan orang yang mengatakan aku Tuhan, iaitu Fir'aun,
engkau begitu buat baik pada dia. Bagaimana pula kebaikanmu terhadap orang yang memang mengaku engkau Tuhan? Maka pastilah kebaikan yang lebih besar yang Allah Ta'ala berikan pada orang yang mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan. Sebab itulah Harun Ar-Rashid, kalau tak silap, Harun Ar-Rashid, bukan, ada seorang khalifah, ditegur dengan keras oleh seorang ulama atau pendakwah pada zaman dia. Ada seorang ulama atau pendakwah datang dekat dia dan tegur dia dengan keras, dengan kata-kata yang keras. Maka Harun Ar-Rashid, kalau tak silap saya, dia kata, berlemah lembutlah kepada aku, kerana sesungguhnya aku tidaklah lebih jahat daripada Fir'aun, dan kamu tidaklah lebih baik daripada Musa. Padu juga ayat tu, kan? Kamu siapa nak cakap keras-keras? Adakah kamu lagi baik daripada Musa? Dan aku bukanlah lebih jahat daripada Fir'aun. Aku tak pernah pun mengaku Tuhan. Jadi yang kamu nak keras-keras kenapa? Dia kata, berlemah lembutlah kepada aku, kerana aku bukanlah lebih teruk daripada Fir'aun, dan kamu pun bukanlah lagi baik daripada Nabi Musa. Masya Allah. Jadi ini salah satu daripada pengajaran untuk orang yang buat usaha dakwah lah. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia beringat atau berasa takut. Di sini timbul persoalan. Bukankah Allah Ta'ala sudah mengetahui bahawa Fir'aun tu memang akhirnya sampai ke mati kafir? Tapi kenapa Allah kata mudah-mudahan? Ada pula makna kata harapan. Nampak tak? Mudah-mudahan dia berasa takut atau mudah-mudahan dia beringat. Bukankah Allah dah tahu dah memang dia akhirnya memang mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Ta'ala? Jadi apa faedah la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha? Apa faedahnya? Disebutkan dalam tafsir Qurtubi, bahawasanya arahan Allah Ta'ala itu ataupun ayat tadi itu, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, itu tujuannya ialah supaya Nabi Musa AS itu pergi dalam keadaan penuh pengharapan bahawa Fir'aun itu mendapat hidayah. Kalau pada sisi Allah, memang Allah dah tahu dah, memang Fir'aun memang out. Tetapi adakah Nabi Musa AS sebagai pendakwah, dia memang set dalam otak dia, alah Fir'aun ni memang mati kafir ni. Kalau pendakwah memang dia set dalam otak macam tu, maka dia akan dakwah sambil lewa lah. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Musa, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Bukannya Allah tak tahu, Allah tahu dah, tapi Allah nak bagi Nabi Musa itu berdakwah dengan penuh pengharapan bahawa dia dapat hidayah. Dan itulah sepatutnya yang ada dalam diri para pendakwah. Dia bila pergi dakwah, jangan dia set dalam otak dia, ini memang tak ada hidayah ni. Tak, dia kena set dalam otak dia, mudah-mudahan ada hidayah untuk dia. Begitulah. Wallahu a'lam. Ada juga satu lagi tafsiran, Al-Hasan Al-Husain bin Al-Fadl mengatakan bahawa, ini tafsiran versi lain pula. Dia kata, yang Allah kata mudah-mudahan dia mendapat peringatan atau dia takut itu, maksudnya ialah orang lain selain daripada Fir'aun. Bila dia lihat Nabi Musa AS berdakwah dengan lemah lembut, mudah-mudahan orang tertarik. Fir'aun tu mungkin dia tak dapat hidayah, tapi orang lain yang melihat, tidakkah dia merasa tertarik melihat kebaikan Musa melayan Fir'aun dengan kata-kata yang lembut? Jadi mudah-mudahan ada orang lain mendapat hidayah. Macam tu pula. Ada pihak ketiga yang melihat kelembutan Nabi Musa berdakwah pada Fir'aun, lalu mendapat hidayah. Masya Allah. Ini kata-kata Al-Husain bin Al-Fadl. Satu tafsiran yang baik juga. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti setakat ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat sambung lagi untuk meneruskan lagi kisah ini insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dapat kita ambil iktibar, kita amalkan dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.